Tapi guys, apa lagi yang mengejutkan di mana dua suspek tadi tu, dua orang perempuan tu juga ditemui mati guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Dan bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay, bagi mengembangkan lagi dan mengetahui konten yang saya keluarkan setiap minggu. So pada hari ini, kes yang saya ingin bawakan adalah kes antarabangsa yang terjadinya di dalam negara kita, Malaysia. So never further, jump into the deep case. Pada tarikh 13 Februari tahun 2017, negara kita telah digemparkan dengan satu kematian seorang lelaki yang berwarga negara Korea yang terjadinya di lapangan terbang KLIA. Berita kematian warga negara Korea ni menjadi sangat sensasi dan juga gempar guys pada ketika itu, kerana mangsa ni adalah abang tiri kepada Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Dan mangsanya pula adalah Kim Jong-nam yang berusia 46 tahun. Beliau dilaporkan dibunuh selepas kepalanya diserkup dan juga disembur dengan sesuatu cecair yang beracun guys di suatu sudut di kawasan KLIA. Jong-nam ni sebenarnya dilaporkan sedang menunggu flightnya yang ingin ke Macau. Dan sementara itu dia tengah berada di suatu sudut di KLIA dan terjadilah kejadian tersebut guys. Dan dilaporkan lagi dia tiba di Malaysia pada 6 Februari tahun 2017. Menurut Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Samad, seorang wanita telah menghampiri mangsa sebelum mencerkup kepalanya dan juga menyembur dengan cecair tersebut. Selepas tu perempuan tu pun terus menghilangkan diri. Mengikut laporan, wajah suspek wanita tersebut ala-ala ataupun mirip wajah orang Korea, dan ianya dipastikan melalui rakaman CCTV tertutup yang terdapat di KLIA pada ketika itu. Kata beliau lagi, perempuan ini terus melarikan diri dengan seorang lagi wanita yang dipercayai bersekongkol dengan dialah. Jong-nam selepas itu mengalami pedih mata yang serius dan cuba untuk mendapatkan bantuan di kaunter KLIA. Lantas dia pun dibawa ke Hospital Putrajaya. Selepas tu dia pun dilaporkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Namun apa yang menjadi pelik ataupun kemusykilan orang ramai, di mana nama yang dicatitkan ataupun didaftarkan untuk Jong-nam adalah atas nama Kim Chol yang pernah dilaporkan oleh berita harian. So pelbagai soalan dan juga persoalan yang bermain di minda banyak pihak mengenai hal tersebut. Bagaimanapun, Jong-nam ni sebenarnya dahulu pernah dianggap sebagai pewaris pemimpin Korea Utara. Namun malangnya dia tidak direstui dan hidup dalam buangan. Dan dia pun banyak menghabiskan masanya di Macau, China. Mangsa juga dikenali sebagai peguam bela pembaharuan di Korea Utara. Bukan itu saja, dia pernah memberitahu akhbar dari Jepun bahawa dia menentang sekeras-kerasnya pemindahan kuasa dinasti di negara kelahirannya itu sendiri. Dalam pada itu, agensi berita Korea Selatan Yonhap memetik sumber berkenaan yang mendakwa pembunuhan itu telah dilakukan oleh ejen agensi perisikan Korea Utara, Reconnaissance General Boreau. Tapi guys, apa lagi yang mengejutkan di mana dua suspek tadi tu, dua orang perempuan tu juga ditemui mati guys. Dan berita ni telah dikeluarkan oleh ABC News, Johi Cho Si Sol. Bukan itu saja, wakil daripada News Asia pun turut melaporkan laporan yang sama. Namun setelah berita kematian dua suspek tu, Polis Diraja Malaysia PDRM telah menahan satu lagi suspek baru guys. Iaitu pihak polis telah menahan seorang lagi wanita warga asing yang menggunakan dokumen perjalanan daripada Vietnam dengan nama Duan Thi Huong yang berusia 29 tahun di KLIA kira-kira pukul 8.20 pagi. Ini adalah daripada susulan gambar suspek terbaru yang telah tersebar luas di laman sosial. Dan gambar tersebut
didapati di dalam rakaman CCTV yang berada di KLIA. Wanita tu dilihat menaiki sebuah teksi dan juga diturunkan di sebuah hotel yang bertaraf 5 bintang di ibu negara. Namun guys, dalam laporan lain iaitu Free Malaysia Today, suspek yang terbaru ni mendedahkan bahawa dia berfikir semua tu adalah prank ataupun jenaka. Dia berkata kawan travellernya yang lain tu meminta dia untuk menyembur lelaki tersebut sebagai gurauan. Dia berkata lagi yang dia tidak ada sedikit pun niat untuk membunuh mangsa. Manakala pemburuan polis terhadap satu lagi suspek membuahkan hasil, di mana suspek berkenaan adalah seorang wanita juga yang berasal daripada Indonesia yang dikenali sebagai Siti Aisyah, berdasarkan laporan penerbangan yang telah diberikan. Polis berkata lagi penahanan suspek yang terbaru ni, yang kedua ni adalah hasil daripada gambar daripada rakaman litar tertutup CCTV juga. Jadi agak-agak siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh ataupun dalang di sebalik pembunuhan ni, sebab suspeknya berubah-ubah kan. So pihak berkuasa daripada Amerika Syarikat dan juga Korea Selatan percaya bahawa Kim Jong-un bertanggungjawab atas kematian Kim Jong-nam. Namun begitu guys, seorang pakar daripada Amerika Syarikat yang berpengkalan di Korea Utara berkata bahawa ianya langsung tidak masuk akal kerana ianya sangat bercanggah dengan personaliti dan juga jati diri serta imej Jong-un, dan berpendapat bahawa tiada sebab ataupun kepentingan yang membolehkan dia membunuh adik tirinya sendiri. Dalam kes ni, kalau korang nak tahu, pelbagai teori telah diberikan ke atas kematian Kim Jong-nam ni. Dan saya bagi satu teori yang paling popular masa tu ataupun yang paling menggemparkan, iaitu Kim Jong-nam ni rapat sebenarnya dengan China. Beliau boleh menjadi ancaman kerana beliau didakwa dan dianggap sebagai pengganti kepada Kim Jong-un, yang mana Kim Jong-un ni mempunyai hubungan yang sangat-sangat tegang dengan China. Dan kalau korang nak tahu, Jong-nam ni sebenarnya pernah hampir dibunuh, tetapi ia sangat bernasib baik, iaitu pada tahun 2001. Pada 1 Mac 2017, di Mahkamah Magistrate Sepang, Siti Aisyah dan Duon serta 4 lagi yang masih bebas membunuh Jong-nam ketika berada di KLIA itu telah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang disabit kesalahan boleh dihukum mati mandatori. Dan ya, berakhirlah kes Jong-nam ni guys. Ianya kes yang sangat complicated dan sangat berkaitan dengan isu politik Korea itu sendiri. So apa pula pendapat korang di luar sana mengenai kes ni, ataupun korang ada pendapat ataupun kes-kes yang ingin saya utarakan? Jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun just direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Ya, jangan lupa untuk mengambil pengajaran yang sebanyak mungkin. Berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Hantar memang.